美好的诗班， Terima kasih atas pelayanannya. 我们感谢他们的侍奉。 Still be my vision, my Lord. Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同来祷告。 Bapa kami dalam sorga Tuhan, 天父上帝， biarkanlah seperti pujian yang kami nyanyikan dan yang kami dengar tadi. 但愿正如我们所听到的诗歌， Biarkan Tuhan saja yang selalu menjadi visi kami, surya kami. 但愿神你成为我们的意象，我们的阳光。 Melalui firman-Mu dan kasih-Mu kami dihidupkan. 主啊，透过主你的话语，透过你的爱，我们再一次的被活跃起来。 Melalui firman-Mu dan kasih-Mu kami dibenarkan dan kami dikuduskan. 透过主啊，你的话语，我们可以再一次的被洁净。 Tolong kami Bapa dalam pembelajaran firman-Mu. 主啊，帮助我们，在我们要学习主你的话语。 Biarkanlah Tuhan saja yang bekerja sepenuhnya dari pemberitaan hingga firman yang hidup dalam hati kami. 但愿神啊，这个整个时间唯有你自己来掌管，你自己来动工。 Biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja sepenuhnya di dalam kami menghidupi firman-Mu dan iman kami. 但愿圣灵你自己来动工，让我们可以活出你的真理，活出你的话语。 Biarkan nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. 但愿唯有你的名被得荣耀。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap 我们奉靠主耶稣基督名祷告， amin. 阿门。 Shalom Bapak dan Ibu dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasal 1. 我们一同来读神的话语，在腓立比书第1章第20节。 Surat Filipi pasal 1 ayat ke-20 hingga ayat 26. 腓立比书第1章20到26节。 Tema kita pada minggu ini adalah Life is Christ. 我们今天这个礼拜今天的主题就是我们活着就是基督。 Di mana kita akan mempelajarinya di dalam firman Tuhan yang akan kita baca. 我们要从神的话语来学习。 Saya akan membacakannya pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dibacakan lagi dalam bahasa Mandarin. 我们传道先为我们来朗读印尼文，然后我们再来听中文版的。 Filipi pasal 1 ayat 20 hingga 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. 我们来听腓立比书第1章第20到26节。照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因我活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而我在肉身活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发加增。 Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali kepada ayat yang ke-20. 弟兄姐妹，我们要再回到第20节。 Dikatakan bahwa yang dirindukan dan diharapkan oleh Paulus adalah supaya dia tidak mendapat malu. 所以在那里告诉我们，按照保罗所切慕、所盼望的，就是没有一事叫他是羞愧的。
Kenapa Paulus memiliki kerinduan dan pengharapan bahwa dia tidak akan mendapat malu dalam hidupnya? 为什么保罗他有这样的一个切慕，一个这样的一个盼望，让在一切事上不叫他羞愧？ Karena dari sedia kala hingga sekarang dan hingga kematiannya kelak, dia telah memuliakan Allah. 因为从起初到现在，一直到以后，基督显然在保罗的身上得着了荣耀。 Yaitu dari sedia kala ketika Paulus dimenangkan oleh Yesus, dan pada masa sekarang saat Paulus di dalam penjara yang kesaksiannya menulis surat bagi jemaat di seluruh dunia, dan hingga pengharapan kelak ketika Paulus mati, dia telah memuliakan Allah. 也就是说，从保罗一开始被基督赢得，直到现在，保罗在监狱里，透过他的书信做见证，并传到世界各地的会众，直到保罗去世。基督在保罗的一生中，已经真正的得到了荣耀。 Kristus akan dan telah dimuliakan dalam hidup Paulus maupun dalam mati Paulus, sungguh luar biasa. 基督在保罗的一生中，无论是他的生、他的死，已经得着了荣耀。 Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, kita dan Paulus adalah jiwa yang sama di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，你我跟保罗，我们是同样的一群人， Jiwa yang diselamatkan dan disayangi Tuhan. 就是我们的灵魂都是上帝所宝贵、所爱护的。 Jika Paulus dapat memiliki kerinduan dan harapan yang luar biasa seperti ini beserta pencapaiannya, tentu kita bersama Tuhan yang sama akan dapat memiliki kerinduan, harapan, dan pencapaian yang sama seperti Paulus ini. 当然，保罗如果他有这样的一个盼望、一个切慕，所到达的，我们当然也能够像保罗一样，有同样的这样的一个科目，为要到达那个目的地。 Tapi pertanyaannya bagaimana? 问题是我们要如何可以到达？ Bagaimana kita bisa memiliki pemikiran yang sama seperti Paulus sehingga dia bisa memiliki kerinduan dan pengharapan ini? 我们如何才能像保罗一样有这样的一个切慕、一个渴慕的心？ Bagaimana kita bisa memiliki pemikiran seperti Paulus sehingga dia dapat dengan yakin menghadapi kematian? 我们如何才能怀着像保罗这样有一个想法？虽然他面对死亡， Pemikiran seperti apa yang dimiliki oleh Paulus sehingga dia dapat hidup memuliakan Allah? 好让他的一切都可以荣耀神。 Mari kita mempelajarinya bersama. 我们一起来研究。 Dalam akhir ayat 20 dikatakan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 在第20节的下半节那里告诉我们说，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。 Dalam hal ini terdapat 3 inti utama. 在这一段里面有3项的含义。 Pertama, dalam hidupku Kristus harus dimuliakan. 第一点就是在我的生命中，基督必须得着荣耀。 Kedua, dalam matiku Kristus harus dimuliakan. 第二点，在我的死的当中，基督也必须得着荣耀。 Dan yang ketiga, apapun yang terjadi, tubuhku telah memuliakan Allah. 第三点，无论发生任何的事情，在我的身上，基督已经得着了荣耀。 Kita akan membahas ketiga ini. 我们要来研究这3点。 Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, manakah istilah yang sering kita gunakan? Pertama, hidup bagi Kristus atau hidup adalah Kristus. 弟兄姐妹，哪一句话我们比较常用的？第一句是为基督而活，第二句就是活着就是基督。 Kita lebih sering menggunakan yang pertama, hidup bagi Kristus. 我们比较常用的是第一句话，为基督而活。 Keduanya adalah sama dan benar. 这两句话都是正确的，都是对的。 Pada kesempatan ini kita akan memperdalam hidup adalah Kristus. 今天我们再要更深入的来去思考，活着就是基督。 Karena Paulus menuliskan di dalam ayat 21, apa maksudnya hidup adalah Kristus? 所以在第21节，保罗写着什么意思？就是说，活着就是基督。 Mari kita mengerti tentang hidup dulu. 我们首先，我们来探讨什么是活着， Sebenarnya apa arti hidup manusia? 什么是人活着是什么意思？ Sebenarnya apa jati diri hidup manusia? 然后人的身份又是什么？
Ada seorang filsuf bernama Jean-Paul Sartre. 有一位哲学家名叫保罗沙特， Dirinya mendiskusikan tentang bagaimana pencarian jati diri manusia. 他讨论着人类如何在探讨自己的身份， Dikenal dengan teori eksistensialisme. 所以他被称为存在主义的一个理论。 Sebenarnya jati diri manusia itu apa? 实际上人的身份是什么呢？ Apakah jati manusia itu didapatkan ketika sesederhana dia dilahirkan, dia berbeda dengan binatang, maka dia disebut manusia? 我们的身份难道是因为我们一出生，我们跟其他的动物有所不同，所以我们就有了一个身份？ Atau yang kedua, manusia itu mendapatkan esensinya melalui usaha dan pencariannya, melalui kemampuannya, rasionya, dan mengetahui keinginannya, maka dia tahu, oh saya adalah manusia. 或者是人类他的身份是透过他的努力他的能力、他的理性、他的欲望，而是他的知识，所以他知道我有这样一个身份是成为人。 Akhirnya melalui proses pencariannya, Sartre berkesimpulan bahwa manusia itu menemukan esensinya terbentuk melalui konsep becoming. 所以到他的最后的一个结论，沙特他得到一个结论，就是人得到一个身份，就是因为他成为。 Karena manusia mencari, karena manusia menemukan, karena manusia menginginkan, makanya dia mendapatkan esensi itu. 因为人是在寻找，人是在是在得到，而且是在成为，所以他有一个这样的一个身份。 Mari kita membacanya. 我们一起来读。 Keberadaan manusia adalah sebuah proses dinamis yang ditentukan oleh kebebasan dan pilihan. Manusia tidak memiliki esensi tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Tapi mereka terus-menerus menciptakan esensi mereka melalui tindakan dan keputusan mereka. Sehingga mereka menjadi becoming, menjadi sesuai dengan apa yang mereka putuskan. 人类的存在是一个由自由和选择决定的动态的过程。人类没有预先决定固定的本质，但他们透过自己的行动和决定不断创造自己的本质，以便他们按照自己的决定而成为。 Jadi bagi Sartre, manusia itu adalah pada mulanya nggak ada esensi tetap. Jadi manusia itu memilih esensinya sendiri karena dia memiliki kebebasan individu dan masyarakat harus mengakuinya. 所以对沙特来说，一个人带来巨大的一个责任担当，要求他们真实的生活，并承认自己的自由，以至于他们要就是社会可以接纳他们，可以承认他们的存在。 Bukankah ini pemikiran liberalisme yang berbahaya? 弟兄姐妹，岂不是这个是一个自由主义的一个危险的思想吗？ Yaitu dengan mudahnya saling muncul salah paham, harus saling mengakui, harus saling memaksa satu sama lain tentang esensi mereka masing-masing. 所以每一个人的理解，不管他是对是错的，要彼此的接纳而且彼此的有一个这样的一个文化在里面。 Bahkan lebih parah daripada itu, manusia itu sendiri bahkan akan kehilangan jati dirinya karena dia tidak mengetahui saya itu apa, saya itu mengapa, dan saya harus bagaimana. 更严重的、更危险的就是人甚至已经失去了自己，也不晓得他自己的身份是什么。 Kita contohkan kaum LGBT yang sedang berkembang di dunia barat sana. 我们举例就是那个同性双性恋与跨性恋族在这个西方国家的存在。 Karena didukung oleh paham liberalisme dan paham eksistensialisme Sartre, kaum LGBT kemudian menuntut eksistensi mereka di dunia global. Kami itu ada, kamu harus mengakui saya itu ada sesuai dengan keinginan saya. 因为他们被这个沙特的这样的一个这样的一个理论的那个支撑，所以他们强求说，社会必须甚至世界必须要承认他们的存在。 Yang sekarang banyak membuat generasi anak muda sekarang
Bahkan keluarga-keluarga Kristen di barat sana kehilangan jati diri. 甚至现在很多的年轻人、很多的家庭，他们失去了自己的一个身份。 Mereka kehilangan esensi untuk berpijak dan berdiri. Bahkan sampai satu titik mereka sudah tidak paham. Mereka itu pria atau wanita. 他们已经失去了这样的一个本质，甚至他们没有办法立足，他们已经不知道我到底是男或者是女。 Tapi bagaimana kita dengan orang Kristen? 但是我们基督徒又如何呢？ Apakah kita orang Kristen menjadi juga becoming, menemukan jati diri kita? 我们难道成为基督徒，我们也是这样的来成为来寻找这样的一个本质呢？ Paulus mengajarkan kepada kita esensi sesungguhnya orang percaya bukanlah becoming atau menjadi, tetapi esensi kita adalah belonging, kita adalah kepemilikan daripada Allah. We belongs to God. 保罗教导我们说，信徒真正的本质，人类并不是寻见成为的本质。 Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 在哥林多前书6章19到20节，在那里保罗告诉我们说，我们并不是自己并且你们不是自己的人，因为你们是用重价买回来的。 Kita merupakan belonging to God, kita merupakan kepemilikan dari Allah sejak dari kita diciptakan, bahkan sebelum kita diciptakan Allah telah merencanakan dan kita adalah milik Allah. 所以从我们还没有被建造，直到我们已经被接纳，我们是属于上帝的。 Tapi ketika manusia menggunakan kebebasannya, mereka mencari esensi yang lain sehingga gambar dan rupa Allah dalam diri manusia rusak. 所以因为人类他们自己要用其他的办法来寻找他们的本质，所以神的形象在他们身上已经毁坏了。 Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang memulihkan kembali gambar dan rupa Allah, dan keselamatan itu telah lunas dibayar 但 dalam 是 darah 我 Kristus. 们感谢神，主耶稣基督他已经来到这个世界，他已经牺牲了，他已经恢复了我们人类的真正的本质。 Jadi dari semula kita adalah belonging to God, tetapi karena kebebasan kita diombang-ambingkan oleh esensi pencarian jati diri, tetapi karena Kristus kita kembali lagi menjadi belonging to God. 所以之前开始的时候，我们是属于上帝的，但是因为我们的自由意识，我们要寻找用我们的办法去寻找我们自己的本质，然后我们已经偏差了。但是主耶稣基督再来，他已经恢复了我们原来的那个本质。 Kita bukan becoming, kita bukan mencari esensi kita sendiri, kita bukan mencari sesuai keinginan kita sendiri, sebab kita tidak mungkin menggapai Allah. 因为我们已经不是成为我们不再是一个成为了，但是因为我们不可能，我们不可能无法去寻找神。 Kita tidak akan dapat mencari Allah, kita tidak akan mengenal Allah jika Allah tidak ada di pihak kita, jika Allah tidak membuka dirinya kepada kita, bagaimana kita dapat mendapatkan Allah? 如果神他不在我们这一边，我们是无法去寻找他，无法去认识他，无法去遇见他的。 Tapi kita adalah belonging, milik kepunyaan Allah. Allah membuka dirinya, mengambil kita kembali, kita dapat melihat Allah dan hidup kita, makanya disebut oleh Paulus, hidup kita adalah Kristus. 但是我们是属于神的，我们不再是属于自己，我们是属于神，而且他是用重价来付清我们的债。 Hidup kita adalah Kristus sebab kamu kepunyaan Allah. You are belong to God, not yourself, not your lust, not your earthly desire. Kamu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan dirimu, bukan kepunyaan hawa nafsumu, dan bukan kepunyaan keinginan dagingmu. 所以你已经是属于神的，你不再是属于自己的，不再是属于你的情欲，不再是属于世俗的欲望了。 Kita dapat melihatnya dengan jelas dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat ke-8. 我们很清楚，在保罗写给罗马教会的书信那里14章第8节那里写到。 Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 我们活着是为主而活。 我若死了，是为主而死，所以我们或活或死，总是主的人。 Jadi baik kamu hidup, hidupmu adalah Kristus. Baik kamu mati, matimu adalah Kristus. Sebab kamu adalah milik Tuhan. 所以无论你是活着，或者是你死，都是属于基督的。
Hidup ini bukan pilihan memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Kita Woman belonging to God, kita milik Allah. 我们这一生不是来选择上帝，而是因为上帝的爱已经预定了来选择我们。 Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， hidup yang adalah Kristus ini merupakan hidup yang kekal, bukan hidup sementara. 活着是基督这样的一个生命，是永恒的生命。 Hal ini dapat kita lihat dengan baik dalam penggunaan kata Yunani oleh Paulus di dalam menuliskan kata hidup, yaitu 所以我 kata 们看到 zoe. 保罗在他书信上，他用了一个希腊文一个 "zo" 的一个词来表达这个生命。 Paulus menulis kata hidup di ayat 21, 20, 21, dan 22 di surat Filipi 1 ini dengan kata zoe, yaitu hidup kekal. 所以在20、21、22节那里，保罗来表达这个生命，他用了那个希腊文的 "zo" 来表达。 Menariknya jika kita meneliti dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, kata hidup hanya menggunakan dua kata saja, yaitu zoe hidup kekal dan bios hidup sementara. 我们看圣经从创世纪到启示录，如果谈到生命的话，只有用两个字眼，就是 "zo" 跟 "bios"。一个 "zo" 就是生命 ，"bios" 就是一个另外的一个意思。 Saya mengutipnya dari kitab Yohanes tentang penggunaan kata zoe hidup kekal. Dikatakan pertama dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang membawakan hidup kekal dan hidup kekal itu memiliki kelimpahan. 在约翰福音10章10节那里讲到生命，那里说：“我来了是叫他们得生命，并且得的更丰盛。” Dan yang terakhir Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesuslah kebangkitan hidup kekal. Kita percaya kepadanya, kita akan hidup kekal walaupun kita sudah mati. 在约翰福音第11章25节，那个有关于肉的生命，耶稣对他们说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。” Sedangkan kata bios digunakan untuk kata hidup sementara. 所以这个 bios 是指着暂时的生命。 Bagaimana dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan mereka yang hidup di dalam ketekanan, ketakutan, dalam himpitan hidup mereka adalah sementara. 路加福音8章14节那里说，那落在荆棘里的人，就是听到的人，就开了以后，从今生的势力、钱财，都是一些暂时的一些生命。 Bahkan dalam 1 Timotius 2 ayat 2 hanya untuk raja dan para pembesar dikatakan untuk raja-raja dan semua pembesar agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hidup yang mereka tenang, tentram, kaya, makmur, semuanya itu adalah hidup yang sementara. 然后在提摩太前书2章2节，那些针对君王所写的，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日。 Paulus ingin menunjukkan bahwa hidup adalah Kristus, adalah hidup yang kekal. Sebab hidup adalah Kristus, Kristus adalah hidup yang kekal. Yang tak dapat tergantikan, yang tak dapat ditawarkan oleh dunia ini. Sebab dunia tidak mengerti akan namanya hidup kekal. 保罗想要表达的活着就是基督，就是因为活着就是基督，就是基督，就是永生。 Tapi Tuhan telah memberikannya kepada kita. 但是这一切，上帝已经赐给我们了。 Dan kita akan dan telah mendapatkan hidup kekal 而 itu. 且我们必定已经得着了永生的生命。 Bapak dan Ibu, setelah kita membahas tentang hidup adalah Kristus dan kehidupan itu kekal, sebab kita belong to God, kita akan bahas pada berikutnya, yaitu tentang apapun yang terjadi, tubuhku telah memuliakan Allah. 所以我们经过了这个讨论，活着就是基督，就是一个永生生命。接下来我们要讨论的另一部分就是，无论发生任何事情，我的身体都已经荣耀上帝。 Bagaimanakah cara kita memuliakan Allah menurut pandangan Paulus? 我们按照保罗的看法，我们如何的来荣耀神？ Kita dapat melihatnya dalam ayat 22 yang bagian pertama. 我们可以看22节。 Tetapi jika aku hidup,
Di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. 意思就是说，如果我还活在这个世上，我所做的一切就要结果实。 Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 17, kita ambil 2 ayat 17 dan 20. Yesus berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. 所以主耶稣在约翰福音那里说，好的树就结好的果子，如果坏的树也就结坏的果子。 Paulus mengetahui dengan jelas akan pengajaran Yesus dan menunjukkannya dalam kehidupannya. 而且保罗他很清楚主耶稣的教导，而且在他的生活中他表达出来。 Kehidupan bekerja memberi buah adalah bukti nyata hidup memuliakan Allah. 所以在他日常的生活结出一个好果子，就是荣耀神。 Dari buah hidupmu lah, apa yang hasil dari perbuatan hidupmu lah itu menunjukkan apa pohonmu baik atau tidak. 所以在你日常生活所结出的果子，证明你这棵树是好树或者是坏树。 Tuhan Yesus menjelaskan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan yang buah tidak baik. Berikut pun jika kita pohon yang tidak baik, tidak mungkin kita menghasilkan buah yang baik. 因为主耶稣很清楚的告诉我们，好的树不可能结出坏的果子，坏的树也不可能结出好的果子来。 Jemaat dikasih Tuhan, apakah hasil perbuatan buah kita? 弟兄姐妹，我们的果子，我们结出的果子是什么的果子呢？ Apakah kita telah menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Allah atau justru kita pohon yang tidak baik itu? 我们已经结出很好的果子，或者是我们是一个坏的树？ Pada saat retreat keluarga GKY pada bulan Juni kemarin, 在我们6月份我们教会的一个退休会里， Pendeta Wendy membawakan renungan tentang lahir baru dan manusia baru. 温蒂牧师他在那里就是教导我们有关于新造的人跟新人。 Lahir baru adalah kita dimenangkan oleh Tuhan, kita diperbarui oleh darah Kristus, kita mengenal keselamatan Allah dan kita dikuduskan oleh darah Kristus. 重生的意味着我们被基督的宝血更新，认识并接受基督的救恩。 Lalu setelah lahir baru itu kita manusia baru, yaitu kita melepaskan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan manusia baru kita tuh akan terus dijaga dan terus diperbarui oleh Allah. 然后我们已经重生了之后，我们成为一个新造的人，就是我们已经放下了我们旧的人，披上穿戴着一个不断被神更新的一个新的人。 Sehingga jika kita mengenakan manusia baru tersebut, kita tidak akan lagi mampu berbuat jahat. Kita sebagai anak Allah tidak lagi suka buat jahat, tidak lagi dapat menyenangi perbuatan jahat. Sebab kita tidak mengenal perbuatan jahat tersebut dan kejahatan itu bukanlah bagian dari kita. Karena kenapa? Karena kita terus-menerus dijaga, terus-menerus disempurnakan oleh Allah serupa dengan Kristus. 如果我们是已经成为神的儿女，已经被新造的，我们是一个新人，所以我们已经不可能喜爱罪恶，也不再享受那个罪行，因为我们跟这个罪恶已经在我们的生命中已经不是我们人生的一部分了。我们被神不断的来保护着。 Dan jika kita pohon yang baik itu, tentu kita akan menghasilkan buah yang baik. 如果我们是好的树，我们一定结出好的果子来。 Pertama-tama kita pasti memuliakan Allah. 那特别是我们一定荣耀我们的神。 Kemudian selanjutnya kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Pertama-tama istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita. 我们必定会成为我们家中、我们的太太、我们的先生、我们孩子、我们的父母的是一个祝福。 Mari kita mundur sejenak, kita melihat kehidupan yang telah kita jalani selama ini. 我们试着来退后一点，往后看。 Apakah kita masih gemar melakukan perbuatan jahat itu? 我们还是喜欢来做一些罪恶的事情吗？ Atau kita ukur segala perbuatan kita melalui pengukuran Allah? 或者我们测量一切都是按照神的
测度。 apakah hal itu baik dan berkenan kepada Allah? 我们会去测量神，我做的这些是合神心意吗？是神所喜悦的吗？ Apakah benar kita anak Allah? 我们是真正的已经成为神的儿女了吗？ Atau masihkah kita jatuh dalam dosa kesombongan, pornografi, iri hati, tidak bersyukur? 或者是我们还仍然的陷入到一个骄傲、一个情欲，而且一个嫉妒的罪恶里面。 Iri hati, keras hati, atau perkataan jahat dan mulut jahat yang menyakiti hati orang. 或者我们还铁石心肠的，或者是我们的嘴巴还喜欢说出一些恶言恶语来。 Bapak dan Ibu kasih Tuhan, ada satu peringatan keras dari Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius 7 ayat 22 hingga 23. 所以在马太福音7章22、23节，在那里主耶稣给我们一个很严厉的一个警告。 Tuhan Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Tapi pada waktu itulah Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, Aku tidak mengenal kau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 主耶稣说：“当那日必有许多人对我说：主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。” Jadi siapapun kita, seberapa banyak pun kita melakukan perbuatan baik, tapi jika kita tetap melakukan perbuatan jahat, apalagi kejahatan yang kita senangi, sesungguhnya Tuhan tidak mengenal kamu. 所以不管我们做了多少的事，但是如果我们还是喜爱罪恶，所以主耶稣有一天会告诉我们说，他不认识我们。 Maka lebih hebat mereka dicontohkan dalam kisah ini. Mereka mampu melakukan nubuat dalam nama Tuhan. Mereka mampu mengusir setan dalam nama Tuhan. Bahkan mereka mampu mengadakan mukjizat kesembuhan, mukjizat lainnya. Tetapi Tuhan berkata, Aku tidak mengenal engkau, pergilah engkau. 甚至我们看刚才的章节告诉我们，他们甚至可以奉主的名传道，可以奉主的名赶鬼，可以奉主的名许多少的异能，但是主还是说：“你去吧，我不认识你。” Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, tidak rindukah kita memiliki kerinduan seperti Paulus? 我们岂不是难道我们没有像保罗那样的一个渴望吗？ Tidak rindukah kita memiliki kedekatan seperti Paulus kepada Tuhan? 然后我们没有像保罗那么一个渴望，我们跟神是非常的亲近的。 Dalam ayat 20, kerinduan dan harapan Paulus dalam hidup adalah hidupnya telah memuliakan Allah dan dia tidak akan membuat malu. 所以在20节那里，保罗说他活着是基督，而且在没有一件事情上是可羞辱神的。 Baik mati maupun hidup, hidupnya telah memuliakan Allah. Apapun yang terjadi, tubuhnya telah memuliakan Allah. 不管他做任何事，他生他死，他的身子已经荣耀了上帝。 Dapatkah sekarang kita berkata demikian? 我们这时候能够像保罗这样的说吗？ Atau justru karena hidup kita yang tidak baik menghalangi kita untuk berkata demikian? 或者是我们的人生是一个很烂的人生，甚至我们没有这样的一个勇气这么说。 Mari kesempatan yang baik ini kita tenang sejenak, kita datang kepada Tuhan. 这时候我们试着安静在神的面前， Minta bantu pemusik untuk membawakannya. Mari kita datang mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. 我们来到神的面前，我们向他认罪。 Mari kita menutup mata kita. 我们闭上我们的眼 Kita 睛， mengaku bahwa kita masih berbuat jahat di hadapan Tuhan. 我们向他承认，我们还是有做一些罪恶的行为。 Kita minta Tuhan tolong ubah kami. Sekarang juga, hari ini juga Tuhan kami ingin melepaskan perbuatan jahat kami di hidup kami. 我们恳求主，这时候改变我们，让我们可以有一个得到一个改变的生命。 Kami ingin melepaskan pikiran jahat kami dan mulut jahat kami kepada orang yang kami kasihi, kepada istri 我们 kami, 要 kepada 驱 anak 除 kami. 我们的坏的思想，我们恶毒的言语。 Sebab itu hidup kita adalah milik Kristus. 因为 Kristus memenangkan kita. 我们活着就是基督，因为我们是属于基督的。 Mari masing-masing dapat berdoa pribadi pada 我们各自向神来祷告。 Tuhan
Saudaraku, Tuhan paling dimuliakan ketika kita menikmati Tuhan dan menunjukkan kebaikan dalam hidup kita. 弟兄姐妹，我们的神被得着最大的荣耀，是当我们可以享受神的。 God most glorified, Tuhan paling dimuliakan ketika kita tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan itu dan kita terus diubah oleh Tuhan menjadi serupa Kristus. 让我们不断被神改造，而且我们不再做一些恶的行为。 Tuhan paling dimuliakan ketika kita menikmati datang ke gereja, menikmati untuk bertemu Tuhan. 当我们来到神的家中，我们来享受他的爱，那时候上帝是得着最大的荣耀。 Tuhan paling dimuliakan ketika kita dengan sukacita melayani Tuhan, melayani di jemaatnya. 当我们可以就是来到他的殿中来服侍他的百姓，那是上帝得到最大的荣耀。 Biarkanlah Tuhan menolong kita supaya kita selalu memuliakan Tuhan dengan keadaan paling agung kepada Tuhan. 但愿我们在最伟大的那个环境中，我们来荣耀我们的神。 Mari kita memuliakan Allah melalui tubuh kita, menghasilkan buah hidup kudus karena hidupmu adalah Kristus. 让我们用我们的身体，我们活着一个洁净的生活来荣耀我们的神。 Baik hidup maupun mati, marilah kita memuliakan 不 Allah. 管我们是生是死，但愿我们围绕的就是荣耀我们的神。 Amin, mari kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Bapa kami dalam sorga, Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang baik kepada kami, Bapa. 我们在天上的阿爸父神，我们要感谢赞美你。 Ubah kami selalu seturut kehendak-Mu, Tuhan. 主啊，你改变我们，改造我们，按照主你的旨意。 Tolong kami selalu Bapa hingga kami dapat mencapai garis akhir menang bersama-Mu, Tuhan. 但愿我们可以达到一个重点，我们与主你已经得着那个得胜。 Terima kasih atas kesempatan yang baik, kerinduan yang baik yang Tuhan berikan kepada 主 kami. 啊，我们感谢你赐给我们有这样的一个大的盼望，一个大的渴望。 Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. 我们感谢你，主啊，你是非常好的， Tolong juga anggota keluarga kami, Bapak, kami pun Sudi. mengasihi mereka. 也帮助我们的家人，主啊，是我们所爱的家人。 Biarkan kami bersama-sama memuliakan Allah kami dan keluarga kami. 但愿我们可以与我们的家人一同的来荣耀你的名。 Berikan Tuhan saja yang dipermuliakan. 但愿唯有神你自己配得荣耀。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan 我们 mengucap 奉 syukur. 靠主耶稣基督名祷告， Amin. 阿门。